kita ni kepada Puan Rosyah untuk memberi taklimat lah untuk taklimat keadaan seri 2.0 pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh dengar tak? Semua boleh dengar? Boleh. Boleh. Okay. Salam Jumaat. Okay, so hari ni hari Jumaat. Moga-moga apa yang saya share ni akan mendapat dapat memberi kebaikan untuk semualah. Okay. Alright, so insya-Allah dalam masa tak sampai dalam masa 2 minggu lagi, okay. So dalam masa 2 minggu lagi insya-Allah you all semua akan memulakan latihan industri. Okay. Rizak dah tahu ke keluar bila? Rizak dah tahu? 15 hari bulan. 15 hari bulannya. Ya. Okay, so saya doakan semuanya akan lulus lah. Okay. Okay, so sebagaimana yang kita tahu, okay, so sekarang ni semuanya dalam proses mencari tempat untuk membuat latihan industri. Okay. So tempat nak buat latihan industri ni dan of course, okay, so ada setengahnya yang dah dapat tempat lah. Okay, so tahniah untuk yang dah dapat tempat. Untuk yang belum mendapat tempat lagi, okay, so jangan susah hati. Masih ada masa dan you masih boleh mencari, okay. Tapi dah tinggal 2 minggu ni maksudnya usaha tu kena lagi gigih lah daripada dulu, okay. So sebab sebelum-sebelum ni pun kita tak pernah ada student yang tak pernah mendapat tempat. Okay, so insya-Allah, okay, so kita doakan semuanya akan mendapat tempat untuk menjalani latihan industri, okay. Cuma satu saya nak ingatkan, okay, so untuk menjalani latihan industri, okay, so pelajar kenalah lulus semua subjek dahulu, okay. So sebab tu bila ada student nak buat latihan industri awal, selalunya kita tak benarkan, okay. So sebab kena pastikan dulu pelajar semua telah lulus ke semua mata pelajaran, okay. So itu adalah salah satu syarat untuk menjalani latihan industri, okay. Jadi kalau 15 hari bulan nanti result keluar, okay, so dan katakan ada yang kena buat sub paper, okay, so selalunya untuk kes-kes tertentu, okay, so pelajar dibenarkan untuk membuat sub paper lah, okay, so kes-kes tertentu tu dia punya syarat dia you kena check dengan koordinator masing-masing, okay. Jadi kalau ada yang kena buat sub paper, okay, so kami minta mohon maklumkan kepada penyelaras LI masing-masing. Okay, so kalau 248 tu maklumkan pada Senizam, kalau 249 tu maklumkan kepada Dr. Rosidah, kalau 241 maklumkan kepada Puan Nur Nadia dan juga kalau 247 tu maklumkan kepada saya. Okay, so sebab kami sebagai penyelaras kami tak tahu, okay, so kami tak tahu result you all semua dan kami tak tahu siapa yang kena ambil sub paper. Jadi you all kena maklumkan, okay, so dan tak boleh mulakan LI lagi, okay, so LI boleh dimulakan selepas you dah dapat keputusan you punya sub paper tu, okay. So katakan you ada tak lulus satu subjek dan boleh ambil sub paper, okay, so ambil dulu sub paper tu, okay, so bila dah lulus baru boleh mulakan latihan industri, okay. Alright. Okay. Okay, so seperti mana kita tahu, okay, so ini adalah, okay, so yang saya share sini adalah turutan proses untuk menjalani latihan industri, okay. So sekarang ni kita berada masih lagi dalam proses yang pertama itu iaitu mencari penempatan untuk latihan industri, okay. So dan dalam masa 2 minggu lagi, okay, so you akan berubah ke dalam proses yang kedua iaitu melapor diri, okay. So melapor diri itu maksudnya hari pertama lah, okay. Dan selepas itu, okay, so menjalani latihan industri itu adalah selama 16 minggu, okay. So dan di penghujung 16 minggu tu, okay, so maksudnya dalam minggu ke-14, ke-15 tu, okay, so you dah kena standby dengan laporan untuk latihan industri, okay. So dah habis buat LI nanti, so kena ada report yang perlu dihantar, okay.
Okay, so right. So katakan sekarang you dah dapat tempat lah. Okay, so kita assume. Okay, so sekarang dah dapat tempat walaupun mungkin ada yang belum lagi. So as I said, jangan risau. You still ada masa. Cari lagi. Okay, so tingkatkan usaha. Okay, so bila nak cari tempat tu tak semestinya you email, you hantar resume. Sometimes you walk in pun boleh. Okay, so di mana-mana syarikat yang berkenaan lah. Okay. Okay, so katakan you dah dapat tempat sekarang. Okay. Okay, so apa yang you perlu buat? Okay, so selepas katakan dah dapat offer letter, okay, so ataupun company dah kata, okay, dia terima, okay, so bila dia kata terima tu sama ada dia bagi you offer letter atau dia pulangkan balik borang BLI 02. Okay, so BLI 02 ni kita bagi sekali dulu, sekali dengan SLI 01, okay. So maksudnya kalau syarikat tu, okay, so terima you menjadi pelajar intern dia, right, so maksudnya dia akan pulangkan baliklah borang BLI 02 ataupun dia bagi you surat tawaran. Okay, so depends pada syarikat lah. Okay. Okay, so apa yang you kena buat? Okay, so bila dah dapat offer letter ataupun dah dipulangkan, okay, you dah diterima balik BLI 02 ni, okay, so nanti you kena isi borang BLI 03, okay. So BLI 03, okay, so BLI 03 ni walaupun dia borang, okay, so cuma zaman sekarang ni, zaman pandemik ni, okay, so semua tu akan diberi dalam bentuk link lah, okay, so kita akan bagi Google Form, okay, so itu nanti Nizam akan sediakan, okay, dan ada beberapa orang pelajar pun dah tanya saya, okay, apa saya perlu buat selepas ni, apa saya perlu buat lepas ni, okay, so tunggu dulu, insyaAllah dalam minggu depan kita akan bagi, okay, so link, so dalam link tu nanti you isilah maklumat-maklumat, okay, so tempat nama syarikat, apa yang dah dapat, okay, so semua maklumat-maklumat semua ada dalam link tu nanti, okay. So di samping you isi link tu juga, okay, so you kena attachkan juga, okay, so sama ada BLI 01 ataupun surat tawaran, okay. Jadi bila diberi link tu nanti, okay, so isi maklumat yang diperlukan dan juga attachkan BLI 02 ataupun surat tawaran, okay. Okay, so daripada maklumat yang you isi dalam BLI 03 tu nanti, okay, so kami penyelaras so akan mengeluarkan satu surat rasmi, okay, so ini kita panggil sebagai surat penerimaan lah, okay, so yang menyatakan secara rasminya you menerima tawaran tersebut dan akan memulakan latihan industri di syarikat yang berkenaan tu, okay. Dan satu lagi saya ingatkan di sini, okay, so selepas kita keluarkan SLI 03, okay, so ini adalah surat rasmi daripada universiti, okay, surat rasmi daripada UiTM yang mengatakan you akan menjalani latihan industri di syarikat berkenaan. So kita tak benarkan lagi pelajar untuk menukar tempat, okay. So ini walaupun kadang-kadang kita 10 kali cakap pun, okay, so ada juga di kalangan pelajar yang berdegil juga, okay, so nak juga tukar tempat, okay, so sebab itu selalunya kita nasihatkan, okay, so sebelum you membuat sesuatu keputusan, okay, so katakan you dah dapat offer letter, maybe ataupun you dah dapat 2 tawaran, okay, so fikir dulu, okay, so fikir betul-betul, fikir dia punya buruk baik dia, pastikan, okay, so pastikan kerja apa yang diberi untuk you dan Tenhi. Okay, so itu tanggungjawab you. Okay, so bila you dah dapat tempat untuk latihan industri, pastikan you tanya apa you punya job scope dia. Okay, so job scope dia apa? Kita tak nak nanti dia suruh you buat kerja yang mengarut-ngarut. Okay, so katakan you dapat tempat buat LI di kedai Dobi. Okay, katanya kena buat account. Okay, kena jaga account. Tapi tiba-tiba you kena mendobi baju orang pula. Okay, so itu yang kita tak mahu. Okay, so that's why, okay, so kita ingatkan para pelajar sebelum membuat penerimaan tu, okay, so pastikan apa job scope you kat situ. Okay, so pastikan you kerja seminggu berapa hari. Okay, so seminggu 5 hari ke kerja, seminggu 6 hari ke kerja. Okay, so hari bekerja tu daripada hari apa pada hari apa. Okay, so adakah daripada Isnin sampai Jumaat? Adakah daripada Isnin sampai Sabtu? Okay, so atau adakah daripada Rabu sampai Jumaat dan lepas tu Sabtu Ahad kena kerja. Okay, so you kena pastikan semua-semua benda tu. Okay, kita cuma boleh ingatkan. Okay, so sebab kita pun tak mampu nak monitor setiap pelajar. Okay, so itu adalah tanggungjawab pelajar sendiri because sekarang ni you dah dalam
nak masuk part 7 dah. Okay, so dah masuk part 7. So you dah dalam transisi daripada alam universiti ke alam pekerjaan. So itu adalah perkara-perkara yang you kena belajar. Okay. So bukan kata bila LI tu start daripada 28 hari bulan, 28 hari bulan tu you baru nak belajar. Okay, so sekarang ni you dah kena belajar semua proses-proses tu. Okay, so belajar ambil tahu semua hal-hal yang berkenaan tu. Okay, so kalau ada allowance, tanya allowance dapat berapa banyak, berapa hari bulan allowance akan dibagi. Okay, so katakan dia ada cuti ke tak. Okay, macam tu. Okay, so adakah waktu malam pun kena kerja. Okay, so semua perkara-perkara tu you kena tanya dan you kena ambil tahu. Okay, sebab kita tak mahu student kita ni nanti ditipu. Okay, so memang pernah terjadilah. Okay, so beberapa kes sebelum ni student dijanjikan perkara yang lain tapi lain pula yang diberinya. Okay, so sebab tu semua benda tu student kena ambil tahu dan kalau boleh ada black and white dia. Okay, so maksudnya ada ditulis di atas kertas semua benda tu. Okay, so bukan sekadar cakap-cakap kosong saja. Okay. Okay, dan katakan, okay, so katakan you dah decide, okay, so you dah isi BLI 03 dan again lagi sekali saya ingatkan dah tak boleh menukar tempat. Okay, so tak boleh tukar tempat ni satu hal dia akan bagi memburukkan image UiTM. Okay, so bila you dah terima, okay, so selepas tu you nak tukar pula. Okay, so dah dikatakan you dah datang situ seminggu, lepas tu nak tukar pula. Okay, kononnya sebab kadang-kadang sebab you dah dapat offer yang lagi bagus lah dengan allowance yang lagi bagus, so you pun sibuk-sibuk nak tukar dengan pelbagai alasan yang you akan berikan kepada penyelaras nanti. So macam-macam lah. Okay, because pernah terjadi dan kita tahulah, okay, student ni sebenarnya setakat bagi alasan sajalah. Okay, so itulah alasan inilah. Okay, so tempat company jauh lah daripada rumah. Okay, so semua perkara tu as I said you kena pertimbangkan sebelum you menerima. Okay, so jarak daripada syarikat ke rumah. Okay, so nak duduk mana, nak kena naik transport apa. Itu yang you kena decide sebelum you menerima sesuatu tawaran. Okay, so bukan nanti dah lepas start barulah sibuk itu ini balik malam lah tak sempat itulah badan tak sihat lah, tak larat lah apa. Okay. Okay, so make sure you pertimbangkan. Okay, so semua faktor-faktor tu. Okay. Okay, dan okay, so bila katakan dah dapat 2 tawaran, katakan okay, so satu nak tolak. Okay, so dan buat surat penolakan secara rasmi dengan memberi alasan-alasan yang munasabah. Okay, so jangan you diamkan diri saja. Okay, sebab maybe company tu tengah menunggu you. Okay, so maybe bila dia offer tu dia assume you datang. Okay, so tiba pada hari yang berkenaan you tak datang. So itu satu hal jugalah akan merosakkan image UiTM. Okay, okay, clear tak? Ada masalah tak setakat ni? Okay. So bila nak buat latihan strip, okay, so it's not about yourself. So it is also about kita punya UiTM. Okay, so you kena jaga nama UiTM. Okay, so kita tak nak company tu nanti kemudian hari dia complain about UiTM. Okay, so dan kita tahu juga, okay, so zaman sekarang ni, okay, so semuanya akan cepat viral. Okay, so sama ada di media sosial ataupun apa-apa je lah. Okay, so dia akan cepat viral. So itu yang kita tak nak. Okay, so kita tak nak you memburukkan image UiTM. Okay, because you membawa, bila you buat LI tu you membawa image pelajar UiTM, ya. Okay, right, this question. Any questions so far? Ada, madam. Ada, ya. Okay, so then right, so tibalah pada hari LI. So kita akan start LI pada 28 Mac. Okay, so ataupun kalau negeri yang kerja pada hari Ahad, so dia akan mula pada 27 Mac. Okay, so itu adalah proses yang kedua. Okay, so melapor diri tu. Okay, so melapor diri. Right, so apa yang kena buat? Okay, so sebelum melapor diri, okay, so katakan macam nak start hari Ahad atau hari Isnin nanti tu, okay, so Jumaat tu make sure you dah standby, okay, so semua keperluan yang ada, okay.
Right, so yang pertama, okay, so kena ada template logbook. Okay, so template logbook ni, okay, so penyelaras akan bagilah, penyelaras latihan industri akan bagi. Okay, dan okay, pastikan you mendaftar kursus. Okay, so MST 699. Okay, so perlu ingatkan di sini, okay, so you masih student UiTM dan latihan industri ni adalah dikira sebagai satu subjek. Okay, so walaupun tak ada grade, okay, so dia adalah lulus atau gagal tapi dia adalah subjek juga. Okay, so you make sure you kena daftar, okay, because akan ada result yang keluar. Okay, so mendaftar macam biasalah. Okay, so macam semester-semester sebelum ni. Cumanya you tak berada dalam kampus. Okay, dan pastikan juga, okay, so surat tawaran, okay, so dokumen yang perlu dibawa ni, okay, so you bawa surat tawaran. Okay, takutlah nanti maksudnya you pergi hari tu dia kata you ni siapa kan. So pastikan ada, okay, so dokumen-dokumen berkenaan tu, okay, so ada surat tawaran, okay, so pastikan you bawa surat SLI 03 tu, okay, so itu nanti akan diberi oleh penyelaras lah bila you dah isi BLI 03, okay. Okay, dan juga lagi satu borang yang penting adalah borang lapor diri, okay, so borang lapor diri ni ataupun kita panggil sebagai BLI 04, okay, so sekali dengan SI 03 tu penyelaras akan bagi juga borang BLI 04, okay. Okay, so lain-lain dokumen tu, okay, so macam gambar, salinan kad pengenalan itu kalau diperlukan oleh syarikat berkenaan lah, okay. Okay. Okay, so pada hari melapor diri tu, okay, so you lapor diri, okay, so pastikan sebelum tu, okay, so pastikan sebelum tu you punya LI tu ataupun waktu bekerja tu you tu start pukul berapa, okay, so either pukul 8 ataupun pukul 8.30 ataupun pukul 9, okay, so make sure you tahulah, maksudnya 2-3 hari sebelum tu make sure you call company tu, okay, so tanya dia nak datang pukul berapa, okay, waktu bekerja daripada pukul berapa sampai pukul berapa, okay. Okay, so yang penting sekali, okay, so dokumen yang you bawa tadi tu, okay, so BLI 04 ni, okay, so BLI 04 minta, okay, pegawai yang berkenaan di syarikat yang berkenaan tu isikan BLI 04, okay, so borang lapor diri pelajar di organisasi, okay. So siapa-siapa yang berkenaan lah di company tersebut, okay, sama ada you punya SB industri, okay, penyelia industri you ataupun human resource, okay, so yang boleh memastikan, okay, yang boleh confirmkan you memang berada di situ, you memang dah nak start LI kat situ pada hari pertama tu, okay. So itu you kena minta company isikan, okay, so siapa-siapa yang berkenaan di company tersebut dan lepas tu you kena pulangkan semula, okay, pulangkan semula kepada you punya penyelaras LI. Ini pun selalunya nanti kita akan bagi link lah, okay. Okay, so kena ni kan pulangkan semula kepada penyelaras LI sebab kita nak pastikan betul ke you berada di syarikat berkenaan. Okay, so betul ke you berada kat situ. Okay, so contohnya katakan you kata ULI di Tabung Haji, okay. So Tabung Haji itu maybe surat yang you dapat tu adalah daripada dia punya headquarters dia lah. Okay, so headquarters di KL. Okay, so tiba-tiba you di kemudian dimaklumkan, okay, so you kena buat LI di katakan Tabung Haji Shah Alam macam tu. Okay, so jadi penempatan you adalah di Shah Alam. Okay, so itu yang kita nak pastikan. Okay, so di mana you berada sebenarnya. Okay, so that's why you kena isi BLI 04 tu. Okay, dan BLI 04 tu, okay, so diisi oleh organisasi dan dikembalikan semula pada minggu pertama. Okay, so pada minggu pertama pelajar melapor diri. Okay, maksudnya you mendaftar, you start LI katakan 28, okay, so dalam 31 hari bulan, okay, ataupun 1 April tu, so you kena pulangkan balik, okay, or you kena maklumkan balik kepada penyelaras LI. Okay, so sebab kita nak pastikan tempat yang betul. Memang you ada buat LI kat situ. Okay, so sebab information tu penting nanti untuk kita bagi kepada penyelia akademik pula. Okay. Alright. Okay, so menjalani latihan industri. Okay, so proses yang ketiga adalah menjalani latihan industri. Okay, so semasa menjalani latihan industri, okay, so pastikan, okay, so penampilan diri, okay, so
pakaian you, sikap, okay. So ketepatan masa, okay. So semua-semua perkara itulah, okay. So you sekarang macam dah sebelah kaki you dah melangkah ke alam pekerjaan, okay. So semua itu you kena pastikan, okay. Dan of course lah kalau dari segi pakaian tu ada company yang formal, ada company yang berkata boleh pakai tak formal, okay. So depends pada company, but make sure you check dulu, okay. So kalau company tu kata pakai formal, then you kena pakai formal lah, okay. So penampilan diri kena jaga, okay. So sikap, okay. So kenalah, okay. So kena selalu senyum, kena pandai beramah mesra dengan pekerja-pekerja di situ, okay. Dan of course ketepatan masa paling penting, okay. So jangan you buat bila you bekerja, okay. So dia bukan macam you masuk kelas, okay. So masuk kelas kadang-kadang ada yang masuk kelas tak kisahlah, okay. So kelas face to face ataupun kelas online, okay. So kadang-kadang ada yang masuk 5 minit lewat, okay. So 10 minit lewat, okay. Tapi bila you bekerja, okay. So itu tak boleh, okay. So bila bekerja ketepatan masa sangatlah penting, okay. So katakan you start pukul 8, okay. So waktu office pukul 8 start, okay. So katakan you sampai 8:05 minit, so bila you punch in, okay. So ataupun tak kisah kaedah apa yang digunakan di company tersebut, okay. So dan you lewat 5 minit pun you punya punch card you tu akan jadi merah dah, okay. So as I said, dia tak macam masuk kelas ya. Masuk kelas you masuk 5 minit lewat pun lecturer you diam lagi, okay. So lecturer you tak tahu lagi. Okay. So pastikan you tak boleh lewat, okay. You tak boleh lewat daripada waktu office, okay. So kalau masuk waktu office tu pukul 8, so make sure 7.50, 7.45 you dah ada, okay. So bukannya lewat, okay. So tak boleh lewat, okay. Nanti dia akan memang, kalau you lewat memang punch card you tu merah, so itu macam nampak tak ni lah, okay. So record you jadi tak cantik lah, okay. So sama juga, okay. So kalau habis waktu kerja pukul 5, okay. So janganlah 4.45 tu you dah punch out, okay. So elok-eloknya extra lah 15 minit ke macam tu, okay. Okay, dan juga tak boleh ambil cuti sembarangan, okay. So tak boleh lah, okay. So sakit perut sikit ambil cuti ke apa ke, okay. So melainkan you ada MC, okay. So ada MC dan you kena maklumkan lah, okay. So maklumkan kepada you punya HR ataupun you punya penyelia industri, okay. Okay, so dan okay, so kalau ada kes yang teruk macam accident ke, okay, ataupun kena Aedes ke denggi, okay. So kalau kena denggi ke, dan make sure you maklumkan kepada penyelaras LIU juga, okay. Okay, so then of course, okay, so kena belajar secara formal, okay. So berkomunikasi secara formal ni, okay. So ada masa kita kena secara formal dan ada masa secara tak formal, okay. So bergantung kepada keadaan, okay. Okay, so MC cuti, okay. So cuti, okay. So especially untuk semester akan datang ni, of course kita ada cuti raya kan. Because kita ada raya lah, okay. So sama ada you diberi cuti raya atau tak, itu kena tanya kepada syarikat masing-masing, okay. So sebab untuk LI ni, okay, so dalam dokumen kita tak ada peruntukan cuti yang diberikan, okay. So daripada UiTM, okay, so tak ada sebarang peruntukan cuti dinyatakan di mana-mana dokumen LI ni, okay. Jadi kalau cuti, okay, so make sure, okay, so dia adalah daripada you kena tanya kepada syarikat tersebut, okay. So katakan raya nanti, okay, so you kena tanyalah, okay, so berapa hari dia orang bagi you cuti macam tu, okay. So sebab UiTM memang tak ada bagi cuti apa-apa, okay. Dan kalau MC tu macam biasalah, okay, so you kena maklumkanlah kepada you punya SB industri, okay. Dan okay, so of course, okay, so kalau ada masalah, okay, so bagi tahulah kepada penyelaras LI masing-masing, okay. So kalau ada masalah di peringkat awal, okay, so jangan tunggu sampai dah lewat baru nak bagi tahu, okay. So jangan nanti kalau ada, katakan you ada apa gangguan ke apa-apa, okay, so jangan dah lewat, okay. So dah 7 minggu katakan baru nak beritahu, dah tak tahan sangat baru nak beritahu, okay. But then of course again, okay, so you tak boleh tukar tempat, okay. So jangan bila tak ada masalah tu you cuba buat ada masalah lah pula, okay. So dengan alasan nak tukar tempat, okay.
So kalau yang betul-betul ada bermasalah, okay, so bagi tahu, okay. So bagi tahu dan apa masalah you tu lah, okay. So maybe masalah you tu gangguan seksual ke macam tu, okay. So in that case, so itu kita boleh consider lah, okay. So kita akan consider dan kita try to solve it lah, okay. Okay, alright, so semasa latihan industri, okay. Alright, so semasa latihan industri ni, okay, so this one pun sebenarnya bila dah hujung nantilah, okay. So as I said, bila minggu ke 15 ke 16, okay. So ini adalah borang-borang yang you kena pastikan you punya SV industri dan juga SV akademik isi, okay. So kita ada 2-3 borang, okay. So yang pertama tu borang BLI 05, okay. So BLI 05 tu, okay, so akan diisi oleh penyelia industri, okay. So dia punya markah dia 30% dan daripada 30% tu, okay, so you kena dapat at least 15 lah. Okay, so untuk lulus kena dapat sekurang-kurangnya 15 markah daripada situ, okay. So dia akan, you punya penyelia industri ni akan nilai lah, okay. So you punya berdasarkan dia punya pemerhatian dia semasa you bekerja di situ, okay. Dan kita ada juga penyelia akademik, okay. So penyelia akademik adalah di kalangan pensyarah, okay. So pensyarah tapi bukan pensyarah daripada Seremban sahaja, okay. So pensyarah ni pensyarah UiTM tapi maybe daripada Dengkir, daripada Rembau, daripada Kuala Pilah, daripada Pasir Gudang, okay. So itu bergantung kepada kita punya decision later on, okay. So sebab kita ada ramai pelajar dan kita tak cukup pensyarah kalau nak ambil daripada Seremban sahaja, okay. So jadi kita akan offer juga, okay, so penyelia akademik ni kepada pensyarah-pensyarah daripada kampus-kampus lain, okay. So diorang akan menilai you punya logbook, okay. So diorang pun akan menghubungi you jugalah nanti, okay. So dia akan nilaikan you punya logbook, bukan logbook, dia akan menilai you punya report, okay. So report LI nanti, okay. Okay, so itu BLI 08 tu, okay. So akan diisi oleh penyelia akademik, okay. So markahnya adalah sebanyak 70% dan again, okay. So daripada 70 tu you kena dapat sekurang-kurangnya 35, okay. So kena dapat separuh untuk lulus, okay. Okay, so dan of course, okay, so ada borang-borang lain, okay, so kita ada BLI 07 dan lagi satu rasanya BLI 10, okay, so itu nanti kita akan maklumkan lah dari masa ke semasa, okay. So tapi borang-borang ni as I said, okay, so di hujung, okay, so di hujung you punya LI nanti, okay, so minggu ke-15, minggu ke-16 kita akan ingatkan pelajar, okay, untuk maklumkan kepada penyelia industri dan penyelia akademik untuk isi borang-borang berkaitan, okay. Dan lagi satu, okay, so saya nak ingatkan pasal logbook, okay. So logbook ni, okay, so you kena sentiasa diisi, okay. So logbook is you recordkan you punya activity, okay. So activity sepanjang you buat LI tu, okay. So kalau ada 16 minggu maksudnya sebanyak itulah you punya activity you tu, okay. Okay, so setiap hari you kena recordkan apa aktiviti yang you buat, okay. So apa kerja yang you buat, right. So dan logbook ni, okay, so kena sentiasa disemak oleh penyelia industri, okay. So ramai pelajar, okay, so dia tulis tapi dia tak bagi dia punya penyelia industri dia semak, okay. So at least you kena bagi, okay, so once a week, okay. So maksudnya tulis Isnin sampai Jumaat, so Isnin sampai Jumaat tu dan kemudian tunjuk kepada you punya penyelia industri, minta dia sign, okay. So minta dia signkan you punya logbook tu, okay. Dan the next week isi lagi, okay. So dia minta dia sign, okay. So kalau dia busy lah, okay. So kalau dia boleh semak hari-hari ataupun 2 hari sekali ke, itu lagi bagus lah, okay. So at least seminggu sekali, okay. Bukannya tunggu sampai hujung, okay. So tunggu sampai hujung, lepas tu sibuklah nanti penyelia industri belum sign, penyelia industri belum sign sebab you tak kejar dia. Of course dia busy, okay. Tapi you kenalah kejar dia, okay. So kena kejar dia sebab nak make sure dia sign, okay. So jangan nanti penyelia industri belum sign sebab dia tak ada, dia outstation, okay. So semua tu sebenarnya adalah alasan, okay. So you bertanggungjawab kepada you punya logbook ni, okay. So bertanggungjawab maksudnya you kejar dia, okay. So nampak dia ada kat office, minta dia sign kan, okay. Okay, then of course, okay, so borang-borang ni, okay, so semasa COVID-19 ni, okay, so semua borang-borang ni adalah
diisi secara online lah. Okay, so diisi secara online. Okay, so then semua link tu akan diberi kemudian. Okay, so cumanya perlu diingatkan link-link berkaitan tu, okay, katakan BLI 05 tu, link tu diberi kepada penyelidik industri aja. Okay, so kita tak bagi kepada pelajar sebab itu adalah penilaian daripada penyelidik industri. Okay, so pelajar tak boleh tengok markah dia. Okay, so that's why link berkenaan kita bagi terus kepada penyelia industri. Okay, so this is where you kena okay, so bagi maklumat yang betul berkenaan dengan penyelia industri. Okay, so kena pastikan you bagi email yang betul untuk penyelia industri. Okay, so dan you kena ingatkan dia jugalah untuk mengisi borang tersebut. Okay, so sama juga kalau penyelia akademik ni kita tak susah hati sangat. Okay, sebab penyelia akademik ni adalah di kalangan pensyarah, kita boleh reach lagi lah diorang. Okay, so untuk ingatkan diorang. Okay, so kalau penyelia industri ni kita tak, selain daripada email diorang, okay, so kami tak simpan lah nombor-nombor diorang. Okay, so sebab kita pun tak nak ganggu. Okay, so kita pun tak nak ganggu kerja-kerja diorang. Okay, so selalunya kita ingatkan pelajar untuk mengingatkan penyelia industri ni. Okay. Okay, so then, okay, so tarikh-tarikh pun nanti kita akan maklumkan kemudian. Okay, so selalunya seminggu selepas tamat LI lah. Okay. Okay, alright. So penyelidik akademik. Okay, untuk penyelidik akademik, so tadi saya dah maklumkan. Okay, so penyelidik akademik adalah di kalangan pensyarah-pensyarah UiTM tapi daripada kampus yang berbeza. Okay, so ini kita akan maklumkan kemudian. Okay, so this one. Okay, so kita that's why. Okay, so student perlu isi dulu BLI 04 tu, di mana daripada situ kita akan ambil maklumat yang berkenaan tu. Okay, so betul ke student ni LI kat tempat ni? Okay, so siapa nama dia punya SB industri dia? Okay, so apa dia punya semua maklumat yang lain? So daripada situ kita akan kumpulkan semua maklumat tu. Okay, so dan baru kita akan assignkan penyelia akademik. Okay, so as I said, okay, so student kita ramai. Okay, so kita ada 200 plus student. Okay, so meaning that kita kena bagi-bagilah. Bagi pada rembau sikit, bagi pada pilah sikit. So benda tu akan ambil masa. Okay, so that's why untuk penyelia akademik ni selalunya selepas minggu ke-7 atau minggu ke-8 baru kita dapat maklumkan kepada student siapa dia punya penyelia akademik. Okay. Dan bila dah tahu siapa penyelia akademik, okay, so sentiasalah berhubung dengan penyelia akademik. Okay, untuk termasuklah, okay, katakan you ada apa-apa maklumat, so you kena beritahu kat dia lah. Okay, so katakan dia kata ni dah datang melawat you, then you kena standby lah apa yang patut. Okay, so maybe you kena maklumkan kepada penyelia industri, penyelia akademik dah datang melawat. Okay, tapi lawatan tu tak wajib. Okay, so cumanya kalau dia kata nak datang melawat, then you kena siap sedialah. Maybe you punya laporan tu dah kena ada draftnya sedikit macam tu. Okay, logbook dah kena ada. Okay. Okay, so dan as I said, okay, so tanggungjawab pelajar. Okay, so nak menghubungi penyelia akademik. Okay, so memang you yang kena hubungi dia orang sendiri. Okay, so kenalkan diri siapa. Okay, so LI kat mana, siapa nama SB industri. Okay, so then briefly explain lah you punya job scope you masa you buat LI tu. Okay, dan sentiasa update daripada masa ke semasa. Okay, so sama ada through WhatsApp ke ataupun call ke, right. Okay, so ini saya dapat yang last kali tu. Okay, so point yang last kali tu saya dapat feedback daripada penyelia akademik. Okay, so ada yang mencadangkan. Okay, dan saya rasa ni bagus jugalah. Okay, so untuk pelajar menyiapkan dulu bab 1. Okay, so bab 1 di dalam you punya laporan LI you. Okay, so laporan report LI lah. Okay, so ada siapkan bab 1 dulu. Okay, sebab bab 1 ni cumalah pengenalan. Okay, so pengenalan berkaitan dengan you punya company. Okay, so berkaitan dengan you punya carta organisasi, dan sepatutnya you dah boleh siapkan awal lah benda ni. Okay, so dan bila you hubungi penyelia akademik tu, okay, so kalau katakan dia tanya, okay, so dah siap ke bab 1, dan you boleh kata dah siap lah. Okay, dan you tunjukkan dia bab 1 tu. Okay, so otherwise kadang-kadang, okay, so bila SB akademik ni tanya, okay, so you kata belum lagi. So sebenarnya daripada situ sebenarnya SB akademik boleh dapat banyak maklumat lah berkaitan dengan
tempat mana ULI tu. Okay, so that's why, okay, so my suggestion is siapkan bab 1 tu dulu, okay, so untuk ditunjukkan kepada penyelia akademik. Okay. Okay, dan lagi, alright, so next, okay. Okay, so ini yang I mention tadi lah, okay, so dengan penyelia akademik tu, okay. So you berhubung dengan dia, okay, so maklumkan kepada dia, okay, so tugas-tugas yang dibuat, okay, so tunjukkan buku log, okay, so tunjukkan laporan LI, okay. Dan pastikan, okay, supaya beri maklumat yang lengkap lah kepada penyelia akademik, okay. Dan untuk laporan LI ni, okay, so sini I nak tegur sikit, okay, so based on yang last semester punya experience, okay, so sebenarnya laporan LI ni macam you punya laporan FYP lah, okay, so cuma it's more simple dan daripada you punya FYP, okay. Tapi format dia tu kadang-kadang berkaitan. Okay, so ni kadang-kadang I tengok student buat laporan LI ni macam very cincai-cincai. Okay, so kadang-kadang tak letak dengan dia punya font tu tak sama saiz, font yang bercampur-campur. Okay, dia punya indent tu tak betul. Okay, so sebenarnya I rasa macam very disappointed lah because masa FYP, okay, so laporannya tu you buat beria-ria. Okay. So bila LI ni laporan you tu macam betul-betul saja-saja buat nak setakat nak memenuhi tu je. Okay, so that's why kadang-kadang bila I tengok pun I pulang balik. Okay, so tengok lagi sekali pun pulang balik juga. Okay, so sama. Okay, so apa yang you belajar untuk buat laporan semasa FYP, so itulah you apply untuk laporan LI. Okay, so dia benda yang sama dan dia lagi simple tapi ada certain format tu memang you kena ikut lah. Okay, so tak boleh lah you buat cincai-cincai. Okay, so sebab itu dikira dokumen universiti. Okay, so yang mana kami kena simpan semua laporan-laporan tu. Okay, so kita tengok, tak nak lah tengok, okay, dengan bahasa yang teruk, okay, so dengan font yang berbeza, okay, so ada yang bold, ada yang tak bold, ada yang saiz 11, ada yang saiz 12, okay, dengan kiri kanan tu tak sama, okay. So make sure bila you buat laporan tu, you buat betul-betul, right? Okay. Right, so last kali, okay, so menghantar laporan lah, okay, so menghantar laporan ni selalunya selepas pelajar habis LI, so kita akan bagi masa seminggu untuk pelajar siapkan laporan. Okay, so sepatutnya dalam minggu ke-16 tu you dah kena hantar draft. Hantar draft kepada penyelia akademik, okay. So yang akan check you punya akan check you punya laporan adalah penyelia akademik lah. Okay, so lecturer tu, okay. So dia akan check you punya laporan sama ada you punya laporan tu okay ke tak, okay. Dan sama juga, okay, so logbook pun you kena tunjuk juga kepada penyelia akademik, okay. Okay, dan as I said, okay, so daripada minggu ke-16, so selalunya kita akan bagi masa dalam seminggu untuk pelajar sediakan laporan LI ni, okay. So laporan pun kenalah mengikut template yang disediakan yang mana akan diberikan kemudian, okay. Dan okay, so daripada minggu katakan minggu ke-15, 16, okay, dan you diberi masa, okay, so selama 1 minggu lagi, so itu adalah untuk you betulkan you punya laporan tu, okay. So laporan tu katakan you dah siap hujung minggu ke-15, okay. So dah boleh tunjuk kepada penyelia akademik. Penyelia akademik akan check, okay, so make sure betul ke tak, okay, so ikut template ke tak, okay, so ceritanya betul ke tak semua benda, okay, ataupun formatnya ada tak betul ke, language yang tak elok sangat ke, so nanti dia akan pulangkan balik, okay, so you baiki dan tunjuk semula kepada penyelia akademik sampailah dia bersetuju untuk tanda tangan you punya laporan LI tu, okay, so bila dia dah tanda tangan, okay, so maksudnya itu nanti adalah you punya final report yang you kena submit kepada penyelaras masing-masing. Okay. Okay, so ini I think borang ni pun ada mention tadi. Okay, so borang-borang ni, right, so itu semua nanti di penghujung nantilah. Okay, so minggu 14, minggu 15, minggu 16 kita akan ingatkan pelajar lagi sekali untuk isi borang-borang berkaitan. Okay.
Okay, so dan katakan of course ini I think dulu-dululah. Okay, so sekarang ni kalau BRI 05 tu rasanya syarikat-syarikat sekarang dah boleh lah buat, dah isi secara online. Okay, so kalau dulu-dulu kadang-kadang ada setengah company dia tak expose secara online ni. Okay, so dia boleh lah isi hard copy. Okay, hard copy, kalau hard copy tu of course lah. Okay, so dokumen tu nak kena di-seal lah. Okay, so sebab you tak boleh tengok markah yang diberikan tu. Okay. Right, so I think, okay, so ini timeline kita ni, okay, so ini secara ni lah, okay, roughly lah, okay, so secara roughly, okay, okay, so you akan start you punya LI, okay, so either 27 ataupun 28 Mac, okay, so alamak, ni Sarah talih ni, so this one, supposed to be sampai Julai kan, 15 Julai kan. So sini 14 Julai lah. Okay. So BRI 04, ingat, okay, so minggu pertama you punya LI tu, okay. So minggu pertama you punya LI ataupun sampai 3 April, okay. So itu kena pulang balik BRI 04 ataupun link akan diberikan, okay. So sebab kita nak tahu betul-betul kat mana sebenarnya ULI, okay. So daripada situ nanti semua maklumat akan dikumpulkan dan kita akan agih-agihkan kepada penyelia akademik. Okay. So anggaran untuk dapat senarai penyelia akademik tu senilah. Okay. So pertengahan Mei lah. Okay. So pertengahan Mei macam tu. Okay. Dan laporan, okay. So laporan ini maksudnya laporan yang dah siap. Okay. So yang dah siap maksudnya yang dah ditandatangani oleh penyelia akademik. Okay. So anggaran kita by 22 Julai lah. Okay. So seminggu selepas tamat LI. So pelajar kena hantar. Okay. So laporan penuh tu laporan lengkap yang dah ditandatangani. Okay. So itu SIC anggaran lah. Okay. So maybe okay, kadang-kadang kalau lecturer sibuk kita akan bagi masa lebih sikit lah. Maybe sampai 25 Julai ke macam tu. Okay. So bergantung kepada keadaan. Okay. Okay. Okay, so then the last one, okay, so isu berbangkit ni, okay, so again, okay, so cuti, okay, so cuti again, kita tak ada peruntukan cuti, okay, so dalam dokumen LI, okay, so UiTM punya dokumen LI memang tak ada peruntukan cuti, okay. Jadi cuti adalah bergantung kepada budi bicara syarikat, okay, so katakan let's say cuti raya, so you kena tanyalah berapa hari you boleh dapat cuti, okay. Dan katakan let's say you ada SIC, katakan you kena denggi lah, okay. So kena denggi, katakan you cuti 2 minggu, then you kena tanya company tu, okay, dia nak you ganti ke tak, okay. So itu adalah juga, okay, so you yang kena bertanya dengan you punya SV industry, okay, macam mana nak kena ganti ke tak kalau ada yang you cuti sakit tu, okay. Okay, so lanjutan tempoh latihan industri. Okay, so lanjutan tempoh latihan industri ni. Okay, so kita tak benarkan. Okay, so pelajar melanjutkan tempoh latihan industri. Okay, so bila dah habis maksudnya kalau dah habis tu maksudnya dah habis. Okay, so you punya tugas you sebagai pelajar intern, pelajar UiTM yang menjalankan intern. Okay, so you nak lanjutkan selepas tu, you nak sambung balik lepas tu, itu adalah di antara you dengan syarikat tersebut. Okay, so UiTM dah tak ada. Okay, so nama UiTM dah tak ada situ. Okay, so you kena maklumkan kepada you punya penyelia industri tu. Okay, so katakan dia kata you nak sambung tak? You nak sambung tak LI kat sini? Okay, so itu dari segi kita tak benarkan sebab okay, so you punya tugas sebagai pelajar UiTM yang menjalankan intern di situ dah habis. Okay. So kalau you nak sambung, itu antara you dengan company tersebut. Okay, so sebab kita juga ada isu dari segi insurans. Okay, so kita ada isu juga daripada segi insurans sebab kita takut insurans tak cover. Okay, bila dah tamat LI, maksudnya you punya status sebagai pelajar UiTM tu dah nak habis lah. Okay, so kita jadi kalau dah you sambung lagi, kita pun maybe insurans tu dah tak ada. Okay, so insurans tu dah tak cover. Okay, jadi kalau apa-apa terjadi, okay, so kita tak nak bertanggungjawab.
Right, so you kena ingat tu, okay, kalau selepas tamat dah habis, okay, so kalau dia nak macam seminggu tu tak apa, okay, so tapi katakan dia nak suruh sambung 2 bulan lagi, so itu kita memang tak benarkan lah, okay, so kalau you rasa you nak, so itu antara you dengan syarikat tersebut, okay. Kita tak nak bertanggungjawab, okay. Okay, so then again, okay, so nak start LI ni, okay, kena lulus semua subjek dulu, okay. So kena lulus semua subjek dulu, okay. Selagi tak lulus semua subjek, you tak boleh start LI, okay. Dan of course kalau ada permasalahan berkenaan dengan skop tugasan yang diberikan tu, so then you kena berbincang dengan penyelia industri, okay. So kita sebagai penyelaras, kita sebenarnya tak boleh campur tangan pun, okay. Setakat you mengadu, okay, so kita boleh bagi nasihat, tapi kita tak boleh campur tangan antara you dengan tempat LI you tu, kita tak boleh ni, kita tak boleh ni, okay, so kita tak boleh interfere, kita tak ada kuasa pun nak interfere apa-apa, okay. Melainkan as I said, kalau gangguan seksual macam tu, so benda macam tu kita boleh lah ni, okay. Tapi katakan you diberi tugas yang pelik-pelik, okay, so bukan selagi tak menyalahi undang-undang, okay. Tapi you kata tak sesuai lah dengan saya tugas ni, okay, so saya ada degree, dia suruh saya buat tugas macam ni. Kita tak boleh nak interfere benda-benda macam tu, okay. So that's why, okay, so kita nasihatkan dengan pelajar, sebelum menerima sesuatu tawaran tu, okay, so make sure you check dulu, okay, so skop kerjanya apa, waktu bekerjanya daripada pukul berapa sampai pukul berapa, kena kerja tak hari Sabtu Ahad, okay. Allowance-nya berapa, allowance-nya dibayar secara macam mana, okay, so dibayar pada berapa hari bulan, okay, so semua perkara-perkara tu you kena ambil tahu, okay. Then of course lah, okay, so kalau ada sebarang masalah, then you boleh hubungi penyelaras LI masing-masing, okay. Okay, so I think itu dah last slide, okay, so if you have any question, okay, so then you boleh tanya. Ataupun penyelaras lain, kalau ada nak tambah, okay. Penyelaras lain, ada nak tambah apa-apa, ataupun ada student ada nak tanya apa-apa, then you boleh ni lah, okay. Assalamualaikum Madam. Salam. Saya nak tanya mengenai dengan BLI 04 tu yang pengesahan melapor diri tu. Ya, Saya betul. punya surat, saya dah dapat terima tawaran daripada Jabatan Pendaftaran Negara. Dan dia dah bagi sekali surat lampiran pengesahan melapor diri. So saya perlu hantar BLI 04 ke atau lampiran yang dia sediakan? I think yang lampiran tu dia nak. Lampiran tu you mesti kena hantar ke sana. Tapi macam first day you datang tu still you kena bawa BLI 04 lah. Itu antara you dengan UiTM. Oh, okay. So kena BLI 04 tu pun wajib kena ambil jugalah. Sebab itu pengesahan. Pengesahan okay, first day you dah berada kat situ. Okay, so orang kat sana dah boleh sahkan you memang masuk intern kat situ. Okay. So itu yang kita nak tahu daripada BLI 04 tu. Okay. Okay, itu saja. Terima kasih. Boleh Syami? Boleh. Jadi ada apa-apa pertanyaan boleh diusulkan pertanyaan sekarang. Sekiranya ada keraguan ke apa. Jadi waktu ni lah awak nak bertanya. Siapa ada lagi? Madam. Ya. Madam kata kita orang kena minta template tu dari penyelaras LI kita orang. Ya. Kita orang akan dapat template tu bila ataupun kita orang yang kena minta sendiri? Nanti penyelaras akan bagilah selalunya dalam minggu. Okay, so dalam minggu depan lah kot. Minggu depan atau minggu sebelum you start LI tu penyelaras pun akan aware lah. So dia akan share lah template untuk logbook dengan template untuk laporan. Template laporan tu pun maybe akan diberi kemudian kot dalam pertengahan minggu ke-7 macam tu. Okay. So logbook tu akan diberi dululah. Okay. You jangan risau. Terima kasih Madam.
Assalamualaikum, Madam. Waalaikumsalam. Saya nak tanya, macam mana kalau sekarang ni company tu dia bagi dekat saya satu surat, dia kata surat persetujuan menjalani latihan industri tanpa allowance. Jadi benda surat tu dia suruh UiTM isi, universiti isi. Jadi macam mana kalau universiti isi, dia siapa yang isi dan dia akan macam mana kalau letak tak setuju ataupun adakah universiti akan isi setuju? Selalunya kita akan bersetuju sahajalah. Okey. Oh, bersetuju saja. Kita tak boleh lah nak tak bersetuju sebab kita pun tak boleh nak paksa dia bagi student allowance. Oh, kalau macam tu sebab saya macam ada dua kemungkinan. Kalau misal kata you kata tak bersetuju kan, mungkin pihak sana akan fight for it ke cik, dia akan bagi ke ataupun mungkin dia tak ambil kisah lah, tak apalah tak setuju tak nak kan. Oh, dia selalu kalau UiTM buat tak setuju, dia orang tak indah kan. Dan siapa yang akan isi selalu Madam? You tunjuk dekat you punya penyelaras dulu. Dia ada dua kemungkinan. Kalau dia kata nak universiti, selalunya kita akan refer pada HGA lah. You kena tanya dengan orang HGA. Siapa yang boleh cop benda tu. Ada setengah dokumen penyelaras, okey. So penyelaras kita boleh sign. Tapi ada setengah dokumen pihak universiti. Bila kata pihak universiti tu maksudnya berbalik kepada hal ehwal akademik UiTM lah. Okey. Yang kena isi. So sebab kita tak boleh sign borang sembarangan. Okey. Macam apa indemnity letter. Okay, so indemnity letter tu I think selalu kalau Petronas ataupun syarikat air Johor lah, so selalu dia nak student isi indemnity letter tu. Okay, so kalau indemnity letter tu memang penyelaras tak boleh sign surat tu. Okay, so sebab dia nak surat akuan yang mengatakan pelajar macam tak akan bocorkan dia punya dokumen dia. Okay, so rahsia-rahsia company. So itu memang universiti yang kena sign, okay. So UiTM kena ada cop UiTM. So itu selalunya kita akan referkan student kepada bahagian high ehwal akademik lah, HEA. Sebab kita tak boleh sign sembarangan. Okay, so kalau you ada dokumen-dokumen tu tak pasti siapa nak sign, dan you boleh tanya you punya penyelaras dulu, okay. Baik, faham. Terima kasih Madam. Okay, sama. Hello, Madam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Madam, saya nak tanya. Tadi Madam ada cakap pasal indemnity letter dengan saya nak tanya pasal indemnity letter dengan security declaration form tu. Saya nak perlu hantar dekat siapa ya, Madam? Sebab saya dapat offer daripada Petronas. Ada serisi borang tu. Itu memang kena, kalau indemnity letter tu memang kena pihak HEA lah. Okay. So you kena call call ni. Okay, so UiTM Seremban 3. Okay, so you suruh dia sambungkan kepada bahagian akademik ataupun bahagian pejabat pendaftar. So selalu diorang tahulah apa nak buat dengan indemnity letter tu. Okay. So sebabnya itu memang penyelaras tak boleh isi, okay? Okay, thank you Madam. Okay. Just nak tambah berkenaan dengan indemnity letter, actually pelajar boleh email terus ke Cik Aisyah Nazira, buatlah email rasmi untuk permohonan untuk melengkapkan indemnity letter. Nanti Cik Aisyah akan bagi satu lagi form untuk pelajar isi dululah. Okay, sebelum rektor sign. Okay. Nanti boleh google lah Cik Aisyah Nazira bahagian HEA Seremban 3 lah. Okay, thank you Madam. Madam, kalau untuk surat tawaran tu, kita isi yang mana surat tawaran tu macam dari UiTM ke juga atau kami buat sendiri? Surat tawaran, surat tolak. Surat kita nak tolak. Oh, surat tolak selalu you buat sendirilah.
Oh, dia tak ada macam apa surat SLI 04 bukan? I pun tak ingat ada tak. Kalau ada pun itu sampel aje lah, tapi still you kena buat sendirilah. Okay, so yang still. Okay, ada apa-apa lagi? Yang penyelaras industri, kalau ada apa-apa lagi tambah ke atau pertanyaan daripada pelajar-pelajar? Sir. Ya. Dengar ke? Saya nak tanya. Ya. Kalau yang insurans tu, insurans apa yang cover? Boleh tahu? Insurans tu sebenarnya dia bukanlah insurans yang special, dia cuma insurans you sebagai pelajar UiTM. I think dia still macam you kena refer you kepada government punya pusat kesihatan lah, klinik ke hospital ke, so dia tak ada something yang special lah. Okay. Dia tak adalah kata cover pelajar ni banyak ni tak, dia tak ada semua benda. Betul tak? Betul tak dia? Kalau kan kita panggil apa, skim perkhidmatan kesihatan pelajar UiTM. Pelajar. Dia biasa kita pelajar akan refer ke government macam klinik ataupun hospital. Kalau ikutkan sebelum ni ada pelajar yang terlibat dengan kemalangan semester lepas. Nanti pelajar akan maklumkan kepada penyelaras. So nanti akan unit kesihatan akan hubungi you all lah untuk dapatkan GL. Tapi dia punya macam kata dia bukan coverage macam dia under kerajaan macam itulah. So nanti mungkin ada certain bill yang akan di cover Okay. Satu lagi kita ada juga skim tabung kecemasan pelajar UiTM. Yang ni pun pelajar boleh apply lah, tapi tertakluk kepada keadaan lah. Okay. So nanti boleh rujuk pada penyelaras dululah kalau ada keperluan untuk mendapatkan perkhidmatan kesihatan. Okay. Harap jelas Yang skim namanya tu, skim kesihatan pelajar tu sebenarnya memang ada tertulis, so dalam SLI 03 memang ada tertulis dalam surat tu nanti, so yang mengatakan so pelajar tertakluk kepada skim kesihatan pelajar macam itulah. Kadang-kadang ada company yang bertanya kan, so memang dalam SLI 03 yang akan kita keluarkan, even SLI 01 pun memang term tu ada ditulis. Assalamualaikum, Madam. Waalaikumsalam. Dengar tak? Dengar. Saya nak tanya, kan yang BLI 04 tu, which is borang lapor diri tu kena hantar on 3 April. Untuk yang BLI 02 ataupun yang internship offer letter tu lah kena hantar bila SLI so BLI 03. BLI 02. BLI 02. So BLI 02. So itu dalam maybe so you akan start 28 dalam 23 macam tu lah, 23 hari bulan macam tu. So yang mana yang dah dapat awal tu nanti isi awal lah, so nanti penyelaras akan dah boleh siapkan lah surat untuk SLI 03 tu. Mana yang tengah mencari tu, so kira yang tu email kepada penyelaras LI lah. Nanti kita akan bagikan link, so you isi link saja. Alright, thank you, Madam. Okay, ada soalan lagi ke? Taimilah nak bertanya apa yang tak jelas kan?
Madam, untuk surat SLI 04 belum ada lagi kan? SLI 03. 03. Sekejap, yang mana? Yang tarikh yang surat lapor diri tu dah ada ke? Tak, bila kita dapat information daripada you baru kita producekan surat. Okay, so sebab gunakan maklumat yang diberi tu, okay, so kita nak letak nama company apa, nama pegawai in charge apa, tarikh daripada bila ke bila. So bila dapat daripada information daripada yang you isi dalam BLI 03 tu, so baru kita producekan surat tu. Okay. So, semuanya bergantung kepada maklumat yang student bagi, okay? Kalau you salah tulis nama company dan dalam surat tu nanti salahlah nama company tu. Okay. Thank you. Okay. Ya. Saya nak tanya. Macam saya, company yang intern tu sekarang ni tumpang office dekat lot lain lah. So untuk surat menyurat biasanya kami akan letak alamat HQ. So untuk maklumat yang kena hantar nanti saya perlu letak alamat HQ atau alamat office yang kami duduk sekarang? You akan berapa lama you berada di situ ke tak tahu lagi? Tak sure lagi. Tak apa, you boleh je letak mana-mana alamat, cumanya kalau kemudian nanti, okay, so kemudian nanti you just update dengan you punya penyelia akademik lah. Okay. Kalau ada perubahan, update dengan penyelia akademik, okay, so jadi dia tak adalah dapat information yang salah, okay. Okay, faham. Thank you, madam. Okay. Assalamualaikum, madam. Saya nak tanya. Salam. Madam, saya takut terlepas pandang. Company suruh masuk awal 21 bulan 3. UiTM sama ada UiTM benarkan ke tidak benarkan atau tak digalakkan? Itu boleh dibawa berbincang. So you bincanglah dengan you punya penyelaras. Okay. Okay, baik. Faham. Thank you, madam. Alright. Cuma kalau ikut penyelaras lah, okay. So dari segi kerja, okay. So sebenarnya kami kalau boleh tak nak bagi student masuk awal, okay. So salah satu kadang-kadang kita rasa student ni tak tahulah mungkin dipergunakan oleh company tersebut, okay. So dan lagi satu daripada segi gerak kerja, okay. So susah untuk kita trace, okay. So katakan ada 100 student, ada yang start awal seminggu, ada yang start awal 2 minggu. So itu semuanya akan memberi masalah kepada penyelaras nanti, okay. So bila nak trace balik, okay. So lepas tu nanti dia tanya nak habis bila, nak habis 2 minggu awal ke, nak habis sama dengan orang lain ke. So nanti penyelaras pun akan ni juga, okay. So akan terjejas juga dengan soalan-soalan macam tu dengan data-data yang berbeza. Dan akan macam bagi masalah juga dekat penyelia akademik nanti, okay. So sebab selalunya kita bagi satu tarikh aja dekat penyelia akademik. Nak isi borang bila, okay. So student kena submit report bila, okay. So jadi bila ada tarikh yang berbeza ni, okay. So dia akan nanti nama you tu mungkin orang dah terlupa ke, you dah habis LI, so kita pun dah terlupa. Macam tu lah, okay. So that's why sebenarnya kalau boleh kita nak student start pada 28 tu jugalah. Okay, tapi katakan as I said, okay, so ada hal-hal lain, okay, so tak boleh nak dibawa bincang ke apa, then you try lah tanya, okay, so try discuss dengan you punya penyelaras. Okay. Okay, baik. Faham, madam. Okay. Assalamualaikum, madam. Waalaikumsalam. Saya nak tanya, saya dah dapat tempat internship, cuma saya tak dapat lagi surat pengesahan daripada syarikat. Sebab nak hantar surat pengesahan, saya rasa esok 12 bulan. So bagaimana? You nak hantar kepada siapa pengesahan tu? Kepada penyelaras. Penyelaras? Tak apa, I rasa tak apa. Okay, tapi itu nanti tolong jawab. 2 for 1 ya?
Actually untuk 241 saya set 12.93. Tapi saya dah beritahu dah pelajar yang tak dapat lagi tempat untuk hubungi saya lah. Biasanya kita akan bagi masa untuk pelajar yang tak dapat lagi confirmation kan, sebab nak buat surat tu ambil masa. So kalau ada masalah boleh je WhatsApp saya, nanti saya akan bagi tahulah apa step yang kena buat. Kalau dapat submit lambat pun akan bagi masa jugalah, sebab actually kita ada 2 minggu lagi kan. InsyaAllah sempat lagi. Okay. Assalamualaikum Madam. Waalaikumsalam. Nak tanya berkenaan dengan alamat organisasi dekat BLI 02 tu, 03. Macam saya dapat intern dekat Mada. Lepas tu yang uruskan intern ni dekat MRTC alamat lain, tapi kami intern dekat tempat lain, dekat ibu pejabat dia. So nak letak alamat mana Madam? I think better letak tempat yang you nak LI lah. Okay, so sebab kita nak alamat tu sebab kita nanti nak menghubungi you punya penyelaras industri tu kan. Saya rasa penyelaras industri mestilah berada di tempat ULI tu kan. Okay, thank you Madam. Okey, ada apa-apa lagi pertanyaan diusulkan? Ada? Ada tak soalan? Kita tak nak nanti minggu pertama. Kita tak nak nanti minggu pertama nanti macam-macam lah pula tanyanya. Okay, so itu ini. Okay. Assalamualaikum Madam. Waalaikumsalam. Saya nak tanya, kalau dekat surat tawaran tu dekat nama pegawai dia tak ada tulis nama sesiapa, dia cuma letak job company tu je. Jadi saya nak tulis nama siapa dekat BLI 03 tu. You call lah. Tanya siapa penyelia. Madam, untuk BLI 03 tu yang bahagian nombor telefon pegawai tu, saya dah try tanya mereka cakap suruh letak nama nombor telefon pejabat tu je. Boleh ke? Boleh lah, cuma surat tu nanti jadi macam tak proper lah sebab tak ada nama pegawai yang in charge macam tu kan. Tak, macam nama pegawai ada, Puan macam saya, nama pegawai ada, Puan Rosniza Miti Samsudin. Dia ada dua orang. Saya berhubung dengan ada seorang lagi, nama dia Puan Radia. Saya tanya, nak minta nombor telefon penyelaras tu lah. Tapi dia suruh letak nombor pejabat je, sebab dua orang tu akan ni lah, kalau ada telefon daripada sesiapa daripada UiTM kan, dia antara dua orang tu lah akan jawab. So boleh? Boleh. Kalau Okay. macam tu tak ada masalah lah. Okey, terima kasih.
So nanti kita penyelaras masing-masing akan share video, okay? So pasal yang skim apa benda tu, skim kesihatan pelajar tu, okay? So nanti penyelaras akan sharekan video yang pernah dibuat oleh bahagian HEA lah, okay? So nanti kita akan share dengan pelajar semua, okay? Porosha, saya telah share dia punya link tu dekat chat box. Jadi pelajar boleh tengok dekat chat box, dia ada link di situ. Okay, so you boleh check chat box tu, okay? Okay, jika pelajar ada memerlukan misal kata surat kata ada skim perlindungan kesihatan, jadi boleh minta kepada penyelas industri masing-masing lah. Ada yang company minta, jadi boleh pakai rujuk menggunakan surat yang diberi. Okey, ada apa lagi? Kalau kita sampai pukul 12. Jadi kalau ada pertanyaan boleh tanya lagi. Assalamualaikum sir. Waalaikumsalam. Saya nak minta pendapat. Sekarang ni saya dapat 2 tempat latihan industri. Pertama saya dapat di Perkeso. Tapi dia ada allowance, tapi yang kedua saya dapat di macam suruh pernah kata kat saya minta dekat agensi nuklear, saya minta saya dapat, tapi yang tu yang tak ada allowance tu. Jadi saya nak tanya mana patut saya pilih? Yang kedua tadi dekat mana? Agensi nuklear. Agensi nuklear. Jadi Porosha nak jawab? Boleh jawab? I think nak suruh pilih yang mana satu tu memang tak boleh lah kan. Okay, so semuanya bergantung kepada pelajar. Okay, so you kena fikir daripada segi jarak. Okay, so jarak tempat kerja tu. Okay, so keperluan apa? Keperluan duit tu. Okay, you perlukan duit tu ke tak? Okay, ataupun family you boleh support you macam tu. Okay, so kalau ada keperluan duit dan you go lah pada yang dapat allowance tu. Okay, so dan juga dari segi jarak tu pun memainkan peranan juga. Okay, so kita tak nak nanti you dapat allowance tapi you kerjanya jauh. Okay, so then duit you habis atas jalan juga macam tu. Okay, so it's up to you to decide, tapi ambil kira lah faktor-faktor sebegitu. Dan juga dari segi apa, you punya exposure you tu. Okay, you nak apa? You nak exposure yang macam mana? Okay, so katakan maybe apa yang you dapat dekat Perkeso nanti mungkin tak seluas yang you dapat dengan agensi nuklear tu macam tu lah. Okay, but then it's better for you to check, okay, so job scope di kedua-dua tempat tu sebelum you decide. So, itu je lah yang I boleh ni, okay, so yang I boleh nasihatkan, okay. Tahu yang Sir Nizam ada idea-idea lain? Tak ada, saya setujulah dengan apa kata Porosha tu. Jadi kita mainkan faktor lah. Sebab pertama sekali saya lebih suka kalau student apply untuk dekat company multinational. Ada lebih baik, allowance tinggi, lepas tu banyak bidang yang awak boleh, ilmu yang boleh dapat. Tapi saya kata antara dua tu Perkeso dengan agensi nuklear, kedua-duanya adalah badan berkanun. Jadi depend pada awak lah, sama ada awak nak cari, kalau kata Perkeso awak dapat ilmu lain, dekat agensi nuklear awak dapat ilmu lain. Jadi yang mana awak minat, dan salah satu pun ada allowance. Jadi sebab kata Porosha, berbaloi tidak dengan allowance tu daripada awak tinggal, daripada apa yang untuk awak survive untuk masa latihan industri nanti. Jadi awak kena fikirlah yang mana yang lebih baik, yang mana yang awak minat. Okey. Baik, sir. Terima kasih. Okey, saya nak tambah juga sikit.
kepada pelajar yang nak start awal latihan industri tu perlu, sebab result kita keluar bila 15 ya? 15 hari bulan Mac kan, kalau tak silap. Ya, betul. So siapa yang nak start awal, contohnya 15 Mac tu, dia tak boleh you tak boleh buat keputusan sendiri saya akan start 15 hari bulan. So kena bagi tahu dulu kepada penyelaras dan mohon kelulusan daripada KPP dulu. Okey, sebab ada yang hantar kat saya bagi tahu dia start 15 tapi saya tak diberitahu lah kan. Tiba-tiba tadi baru nampak kan 15 hari bulan nak start. Bila tanya dah dapat kelulusan ke, tak minta. Okey, so please maklumkan dulu sebab kita kena keluarkan surat SLI 03 tu semua tu sebelum you all masuk pergi intern ni kan, seperti Puan Rosha cerita tadilah. You all kena bawa surat-surat semua tu, dokumen semua sebelum you all masuk sebab ni hari ni dah 11 hari bulan kan. So perlu ambil masa untuk sediakan surat. Bukan you all pergi macam tu je sebab kita UiTM bertanggungjawab kan ke atas you all tu. Okay, so pastikan kalau nak start awal, maklum kat awal jangan buat keputusan sendiri pergi ke sana tanpa pengetahuan penyelaras. Kita tidak akan bertanggungjawab lah ke atas apa-apa yang berlaku pada you all nanti kalau tak ada surat daripada UiTM. Okay. Okey, jadi itulah siap kepada pelajar yang ingin untuk memula awal, okey, data industri, sebab ini yang kata Dr. Rosida kata memainkan peranan untuk skim perlindungan pelajar. Okey, sekiranya surat itulah diperlukan surat keizinan kelulusan untuk awal, so that kalau apa berlaku awak ada dudukan, kata saya ada kebenaran untuk membuat latihan industri awal. Okey, untuk dapat perlindungan. Sekiranya UiTM tidak dapat benda itu dan awak pergi sendiri dan memang dia berkata sudah memang UiTM tak akan bertanggungjawab. Jadi itu pentingnya surat kelulusan. Okey. Ada apa lagi? So you all kena ingat ya bila pergi LI ni, so dalam erti kata yang lain you adalah sebagai duta UiTM. Okay, so you adalah pelajar UiTM. So you membawa image UiTM tu. Okay, so jangan sebab tu kita tak benarkan pelajar sesuka-suka hati bertukar tempat. Okay, so itu semua akan memburukkan nama UiTM. Okay, so nanti company complain, okay, so student UiTM macam ni, student UiTM macam ni. So you maybe sebab you student, okay, so then you bila you duduk luar you rasa macam you dah tak berkait dengan UiTM. Okay, so tapi sebenarnya you masih lagi pelajar UiTM. Okay, so you bawa nama UiTM, jadi you kena jaga nama UiTM tu. Okay. So sebab UiTM ni besar, okay, so seluruh negara ada kampus UiTM, right? Jadi bila buat sesuatu tu, okay, so ingat you masih lagi pelajar UiTM. Dan lagi satu saya nak ingatkan, okay, so you all ni dah generasi muda-muda sekarang ni, okay, so which is zaman sekarang ni zaman social media, okay. So janganlah semua benda, okay, so especially berkaitan dengan LI ni, so you nak update dalam you punya social media, okay. So jangan first day datang kerja dah selfie depan bangunan office, okay. So itu nampak tak proper lah, tak appropriate, okay. So sebagai pelajar, okay. So you jangan update pasal you punya kerja, okay. Jangan update you masuk kerja pukul berapa, keluar kerja pukul berapa, okay. So jangan masa lunch hour tu jangan main game, okay. So semua benda tu akan ada mata-mata yang memerhati, okay. So jangan update status yang bukan-bukan, okay, banyak kerja hari ni, bos itu macam ni, bos itu macam ni, okay. So you shouldn't update anything on your LI sebenarnya, okay, so to be safe, right.
So itu salah satu benda yang sangat penting lah untuk you ingat. Okay. So kita tanya. Ya. Maaf saya nak tujukan soalan ni dekat pengelia saya iaitu Senizam. Boleh. Setakat ni kita cuma dapat BLI 02 kan? Borang BLI 03 belum dapat lagi kan sir? Okey, BI 03 akan dapat pada minggu depan, di mana BI 03 ni akan generate SLI 04, di mana itu yang awak akan bawa SLI 03 Dr. Syed untuk dibawa bersama dengan awak semasa first day awak masuk ke data industri. Jadi akan dapatlah minggu depan insyaAllah. Okay. Okay, thank you sir. Assalamualaikum. Saya nak tanya, saya sebenarnya agak keliru. Buku log dengan laporan LI tu berbeza ya? Ya, berbeza. Okay, so logbook yang adalah yang you recordkan you punya aktiviti. Okay, so aktiviti kerja you setiap hari. Itu namanya logbook. Okay. So setiap hari you buat apa? Okay, so itu yang you recordkan setiap hari. Okay, so kalau laporan ni maksudnya you dah wrap up kan? You dah wrap up kan semua sekali. Okay, so dalam laporan tu dia akan ada pengenalan kepada you punya syarikat. Okay, so nanti you akan kena report apa tugasan yang diberi kan. Bila report tugasan tu, okay, maksudnya katakan you disuruh buat satu projek. So macam mana you buat projek tu, macam mana you solvekan masalah-masalahnya. Okay. So itu dah macam you wrap upkan semua sekali lah. Okay. So tapi kalau logbook tu maksudnya aktiviti you setiap hari. Okay. So katakan hari ni you buat apa, pukul petang dia you buat apa. Okay. Laporan tu dah kesimpulan lah. Okay. So maksudnya task yang besar tu macam mana you selesaikan dia. Boleh faham tak bezanya tu? Faham. Terima kasih madam. Sama. Assalamualaikum madam. Waalaikumsalam. Nak tanya, kalau contoh kalau company minta macam kita orang kami teruskan sebagai macam diorang nak ambil kena minta apa-apa kelulusan daripada UiTM ataupun itu antara kita orang dengan company tu je? Kalau dah selepas tarikh tu, so it's just between you and the company lah. Tapi jangan menggunakan nama UiTM lagi. Okay, so jangan nanti bila kata you sambung tu, okay, so performance you tak bagus, nanti company cakap inilah student UiTM. Itu yang kita tak nak dengar. Okay. So bila you sambung tu maksudnya antara you dengan dia sebagai pekerja part time ke, pekerja kontrak ke, apa ke, okay. So jangan ada mention nama UiTM. Itu yang kita tak nak ni lah. Tak nak dia dia memburukkan image UiTM lah. Okay. Okay madam, terima kasih madam. Sama. Tapi make sure you inform jugalah you punya you inform lah you punya penyelaras. Okay. So at least kita tahulah. Okay madam. Terima kasih madam. Sama. Ya. Ya. Madam nak tanya, cerita dia macam ni tau. Saya ada dapat satu company ni, dia dah return kepada saya surat BLI 02. Kiranya dia dah isi form tu. Ya. Lepas tu saya ada dapat offer daripada company lain dan saya nak reject company tu. Lepas tu company tu hantar kepada saya surat pemberitahuan tidak menerima soalan penolakan daripada pelajar industri. Macam mana tu madam?
Dia macam tak kasih saya tolak pula. Alasan dia? Ada alasan dia bagi tak? You bagi alasan apa? You tolak tu, you bagi alasan apa? Siapa yang mute? Student tu mute dia. Sorry madam. Saya tak isi pun lagi borang SLI 03 tu. Apa BLI 03. Tapi dah buat surat penolakan lah. Saya dah buat. Okey, lepas tu company tu cakap apa? Alasan Company tu kat sini dia tulis sebarang surat penolakan dan alasan tidak diterima oleh pihak syarikat. Boleh ke macam tu madam? bahaya juga tu. I think you better call company tu kot. Okay, so clarifikan betul-betul, okay? Okay, alright madam. Sebab kita pun tak nak benda tu jadi isu lah, okay? Okay madam, thank you. Dalam surat yang terdahulu, you bagi alasan apa ya? Saya just kasih saya ada masalah pengangkutan dengan jauh macam tu. Yelah mungkin sebab maybe nampak tak berapa logik lah sebab awal-awal dulu you apply kan? Tak apa, I think you better call company tu dan you jelaskanlah dia dengan betul-betul, okay? Okay, alright madam. Kalau ada masalah lagi dan you berhubunglah dengan penyelaras, okay? Okay madam. Salam madam. Salam. Berkenaan isu penolakan juga, kalau macam company tu tak reply kita punya surat penolakan tu, macam mana madam? You better call, okay? Better call lah. Okay madam. Okay, so anything make sure macam kita ni ada buat, okay? So kita dah ada buat surat, okay? So just call tanya, okay? Tanya dapat tak surat saya tu, okay? Okay, so then clarifikan betul-betul, okay? So kita tak nak company-company ni mengungkit di kemudian hari lah, okay? Jadi ada sebarang pertanyaan lagi? Kita ada lagi dalam 10 minit, 12 ke 10 minit lagi. Assalamualaikum madam. Waalaikumsalam. Saya nak tanya yang pasal logbook. Nanti madam akan bagi kat kita orang PDF kan untuk print out logbook tu? Setakat ni selalu kita bagi PDF tu, kita bagi Word kan? PDF maksudnya? PDF ya? Jadi kami print out je lah kan logbook tu? Okay, thank you madam. Assalamualaikum. Saya nak bertanya. Kalau macam kita dapat surat tawaran tu, kita ada dua pilihan. Kalau kita nak tolak salah satu tu, kita buat surat penolakan. Ya, betul. Betul tak madam? Jadi kita nak buat surat penolakan tu sebelum LI bermula.
Sepatutnya lah, lagi awal lagi bagus lah. Okay, so sebab kita pun takut company tu maybe bila you tolak dia nak cari orang lain ke apa kan. So janganlah last minute tu baru you nak bagi tahu you tolak. Okay. So itu pun kira tak adil untuk company tu lah. Okay, so bila you nak, kalau you dah tak ni, okay, kalau you dah decide dan bagi tahu awal-awal. So that dia boleh cari pengganti untuk tempat you tu. Okay, baik Madam, terima kasih. Madam. Waalaikumsalam. Nak tanya lah. Kalau untuk company tu kan yang kita nak intern tu, ada minimum staff yang company tu kena ada? Maksudnya minimum berapa besar company tu untuk kita masuk? So far kita tak ada lah pula. Okay, tak adalah kita ni. Dari segi bilangan staff tu sebab kita pun tak boleh nak monitor kot company apa. Okay. Kira tak ada. Tak adalah. Itu je. Terima kasih. Tapi better lah kalau student tahu. Okay, so I think that's better lah. Okay. Okay. Thank you, Madam. Madam, saya nak tanya, kalau contoh kan, waktu kita intern tu, job scope kita macam tak relate dengan, bukanlah tak relate macam contoh statistik kan? Lepas tu intern dekat bank, akan efek markah intern kita tak? I think Puan Nudia kot kena jawab ni. Puan Nudia ada lagi tak? Okay, nak menjawab soalan tu, ikutkan objektif internship daripada awalnya kita nak dapatkan pengalaman bekerja kan, working experience, working environment, tu first objektif. Yang kedua, kita nak relatekan apa yang you all belajar di universiti semasa bekerja kan. Ikutkan dari segi kaitan dengan bidang, kalau jauh sangat bidang tu, contoh kalau bidang marketing, tak advise you lah untuk you ambil ataupun intern di sana. You dapat internship kat mana ni? Placement kat mana? Dapat tabung haji. Okay, kalau tabung haji, so far ikutkan pengalaman senior tak ada masalah. Cuma nanti dalam reporting, you try lah be kreatif. Macam mana you nak dapatkan data ataupun projek untuk you gunakan analisis statistik yang you belajar masa universiti, di universiti kan. You kena be kreatif. Macam mana you nak dapatkan data-data, nak try relatekan dengan apa yang you belajar kat situ yang betul-betul kita nak pelajar implement. Okay, sebab kalau untuk statistik, at least lah satu daripada projek tu melibatkan statistical tool yang you belajar di universiti. Okay, boleh. Okay, faham. Jadinya job scope tu penting jugalah ya? Kalau macam di tabung haji, I think tak ada masalah untuk pelajar statistik internship di tabung haji. So cuma job scope tu I think kalau kat tabung haji tak ada masalah. Cuma kalau di syarikat yang memang dah tak ada kaitan dengan bidang, sebab mana-mana company ni statistician. Cuma kalau macam di macam mana nak kata, you buat kerja-kerja yang tak bersesuaian langsung tu yang better you consider lah daripada sekarang. Okay. Contoh macam jadi customer dekat so nanti tak nak di apabila dah lapor diri belajar kata tak sesuai dengan bidang. Okay, boleh. Okay, baik Madam. Terima kasih. Saya nak tambah sikit kan, pada para pelajar, better ramai saya rasa yang tidak bertanya skop kerja bila company kata nanti masuk baru kita bagi skop kerja.
dia sebenarnya hak kamu untuk mengetahui bidang apa yang akan kamu buat nanti supaya tak terjadi seperti sebelum-sebelum ni, pengalaman yang lalu ada skop kerja dia kata tidak diberitahu kan. Jadi bila masuk ke sana nanti kena buat biskut. Ini betul-betul terjadi. Kena basuh kain. Betul. So better kamu tahu supaya kamu tidak menyesal nanti. Jadi kamu kena tahulah sebab kamu yang nak bekerja nanti kan. Dan ia ambil masa lama 4 bulan. Kalau tidak kamu menderita lah, kamu dah tak boleh keluar. Kalau dah berada di sana kan. Jadi kamu kena tahu, jangan tunggu kan. Kata saya perlu tahu skop ni. Baru awak boleh terima. Okay. Jangan ingat macam tak apalah bagilah apa-apa. Okay, supaya nanti janganlah pula menangis pada kami nanti. Okay, so saya haraplah pelajar semua you all kena ada keyakinan dirilah untuk bertanya sebab you all nak bekerja kan. Dia walaupun you intern tapi you nak bekerja di syarikat tu. Bila kita nak bekerja kita kena tahu kita kerja sebagai apa? Kerani ke, sebagai data analis ke? Jangan pergi terpulang lah. Mentang-mentang lah dia dah bagi duit 200-300, so terpulang lah dia nak buat apa dengan kamu ya. So itu maknanya you all tak ada credibility ya. So jaga credibility kita, jaga UiTM supaya you all ini adalah pelajar yang cemerlang ya. Nampak kecemerlangan kamu. Okay, itu saja nasihat saya. Just sikitlah bagi pelajar yang belum dapat tempat lagi, boleh ambil tindakan untuk follow up, call company. Jangan malu kan. You all kena call, follow up, tanya sama ada you dapat tempat. Kadang-kadang company dia banyak sangat permohonan, dia mungkin tak sempat nak tengok kan. Boleh call, tak ada masalah. Kita ada masa lagi. Boleh bagi yang dah dapat tempat tu macam Dr. Roshidah highlight tadi, tanya job scope, tanya Puan Rosyah tadi dah highlight kan duration masa bekerja daripada hari apa sampai ke hari apa. Yang ini penting, kena tahu. Tak nak nanti sepatutnya kita expect kerja Isnin hingga Jumaat, tiba-tiba you kena kerja hari Sabtu. Kena dapatkan betul-betul. Jangan segan, jangan malu nak tanya dengan syarikat sebab sekarang ni you akan intern di syarikat. You kena tahu hak-hak, so jangan malu atau segan bertanya. Sebenarnya tak ada masalah. Sebenarnya company lagi suka you nak tahu pasal perkara yang dah sebutkan tadi itulah. Okay? Alright, itu saja. Saya nak tambah juga, okay, so daripada segi job scope ni, okay, so instead of job scope yang diberi tu, so sometimes student pun kena kreatif, okay. So you ada kepakaran you, okay, macam pelajar statistik, okay, so you boleh buat analisa data ke apa, so you kena kreatif, you boleh offer diri you, okay, so you boleh offer diri you, okay, so katakan ada data syarikat tu, so you offer diri you untuk katakan, boleh tak saya nak tolong analysekan data ni. Okay, so ini pernah terjadi, okay, so dekat salah seorang student intern, okay, so dia, I think dia buat account dekat, kita tak ingat kat company mana, okay, but at the same time, so company tu macam tak besar sangat, so apa yang dia buat adalah dia offer dia punya kepakaran dia, okay, so dia buatkan sistem untuk company tu, walaupun semua sistem, tapi daripada tak ada langsung, tak ada sistem, so company tu sangat berterima kasih lah, sangat menghargai apa yang pelajar tu boleh offer. Okay, so instead of you diberi job scope saja, okay, so you boleh jadi lagi kreatif sebab you sebenarnya lagi banyak. Okay, pengetahuan you all sebenarnya lagi banyak. As a young generation, pengetahuan you lagi banyak kadang-kadang daripada apa yang ada di syarikat tu. Okay, so you boleh offer. Okay, so jangan takut nak offer. Okay, so bincang dengan you punya SB. Okay, so maybe minggu pertama, minggu kedua, you observe keadaan syarikat tu. So try fikir apa yang you boleh contribute untuk syarikat tu. So nanti dia orang akan lebih menghargai you lah sebenarnya. Okay, so jangan macam terikat je dengan job scope yang diberi tu. Okey, ada soalan terakhir. Kita dah sampai pukul 12 ni. Jika ada.
Ada lagi? Okey, jadi kalau ada sebarang pertanyaan lagi bolehlah diusulkan terus kepada apa penyeras latihan industri awak, CI 27, 28, 29 dan 241. Okey, ada sebarang lagi kata terakhir daripada penyeras latihan industri? Puan Nolia? Ada? Okay, buat pelajar yang bakal ke LI, boleh ambil poin-poin daripada khidmat ni, bersedialah untuk memulakan satu langkah pertama sebelum ke bidang alam pekerjaan. Okay, so ambil sebanyak-banyak experience yang you boleh dapat kat sana, belajar ataupun you kongsi apa yang ilmu yang you ada di sana. Okay, itulah, semoga dipermudahkan urusan semua, semoga maju jaya. Okay, itu saja daripada Dr. Rosidah? Okey, pada para pelajar, saya doakan yang terbaik buat semua. Apapun kerja yang kita buat, niatkan kerana Allah dan buatlah yang terbaik walaupun ia tidak menggembirakan. Okey, tapi jadikanlah ia satu kegembiraan dan hayatilah apa yang kita buat, kerana bila kita suka dengan apa yang kita buat, barulah kita akan rasa gembira, barulah kita akan rasa berjaya. Ya. Kalau kita tak suka, sampai ke habis kita akan rasa tak seronok. So, seronoklah dengan apa yang kita dapat, bersyukur dan buatlah yang terbaik. Okey, Assalamualaikum. Rosyah ada? All the best untuk semua. Okay, so dan yang saya nak ingatkan, okay, so apa yang you belajar, okay, di dalam kelas, okay, so tak sama dengan apa yang you akan buat semasa LI. Okay, so anggaplah itu sebagai satu cabaran. Okay, so you jangan expect dalam kelas cikgu you bagi deadline. Okay, so ujian 1 bila, ujian 2 bila. Okay, so you jangan ingat bila buat LI pun nanti you akan diberi semua petunjuk-petunjuk macam tu lah. Okay, so you yang kena lebih kreatif, you yang kena belajar menerima semua cabaran-cabaran tu. Okay, especially pada yang buat LI, okay, so di company-company yang besar, okay, so yang established company, so memang akan banyak cabaran dia, tapi terimalah benda tu sebagai satu cabaran. Okay, so jangan first week saja dah, banyak sangatlah kerja madam, itulah, inilah, itulah. Okay, so itulah cabarannya. Okay, so bukannya semestinya LI tu daripada first day LI tu you diajar macam ni. Okay, so perjalanannya tu adalah, itu pun sebenarnya adalah proses dalam LI. Okay, so jadi you kena terima semua benda tu dengan berlapang dada. Itu sahaja daripada saya dan all the best lah. Okay, so doa banyak-banyak. Okay, memang akan ada lah. Okay, so akan ada ups and down-nya, tapi yang penting kita berdoa banyak-banyak supaya Tuhan pemudahkan urusan kita nanti. Okey, jadi saya nak, sebelum tamat ni, saya nak kongsi 2 cerita lah yang terjadi pada saya lepas. Iaitu yang pertama adalah seorang pelajar latihan industri kita telah meninggal dunia sewaktu nak pergi ke latihan industri. Dia latihan industri di Pasir Gudang, rasanya ada yang dah tahu. Okey, jadi nasihat saya supaya jaga diri, jaga diri, bawa kenderaan baik-baik dalam perjalanan ke apa semua tu. Okey. Nanti kami tak naklah ijazah awak nanti akan diambil oleh keluarga awak sebelum dia awak sendiri. Okey, yang kedua adalah seorang pelajar yang telah masuk industri di satu company ni dan mengalami sexual harassment. Okey. Jadi kalau ada kes-kes begitu, misal kata awak dah nampak dia punya bunga-bunga ada benda begitu, jadi tolong cuba kumpulkan bukti. Okey, secara mungkin kalau ada video ke, secara rakaman suara ke apa semua, okey. Dan sekiranya ada kes-kes bersentuhan ke, tolong bagi tahu.
Jangan sampai satu ketika dah berlaku baru nangis-nangis mencari punya rekomendasi. Pernah berlaku aku belajar tu malam, pukul 8 malam ke 8 lebih. Okey, telefon dari industri punya laras nangis-nangis pasal benda ni. Okey, jadi tolong jaga diri, jaga maruah. Right. Okey, dan satu lagi kita tu dah Dr. Rosida dah kita yang mengenai pelajar yang kena buat cookies. Betul dah kita benda tu lah. Jadi awak kena tahu skop kerja awak. Ada juga yang pelajar yang dah ada skop kerja, dah tahu skop kerja tapi dah masuk dapat kerja lain. Okey, jadi benda tu awak boleh usulkan kepada company tu kenapa awak dapat skop kerja lain tapi dapat benda lain. Okey, bincanglah baik-baik dengan awak punya organisasi. Alright. Jadi kita tamatkan kita punya taklimat industri 2.0 hari ini. InsyaAllah BLI kuasa 3 akan diberi dalam waktu dekat, paling lewat pun minggu depan. Okey, supaya masih ada lagi yang boleh berfikir di mana organisasi yang awak bakal pilih. Okey, sebab itulah BLI kuasa 3 tak diberi pada awal waktu. Takut nanti awak dah isi, lepas tu awak isi sekali lagi. Jadi menyusahkan, tukarkan sama ada yang mana satu awak nak pilih. Right. Jadi kita tamatkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. All the best semua.